Baik, kita sambung dengan modul 8, perasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Soalan objektif topikal kertas 1 SPM. Okay, soalan yang pertama, di manakah gaji belum bayar direkodkan dalam penyata keuangan? Jawapannya adalah A. Okay, keyword sini adalah perkataan belum bayar adalah liability semasa. Okay, soalan yang kedua, pada akhir tempoh perakaunan 31 Disember 2007, komisen yang masih belum dibayar. Okay, keyword sini komisen masih belum dibayar. Jadi komisen belum bayar sebanyak 1,200. Apakah catatan pelarasan bagi urus niaga tersebut? Komisen belum bayar bermaksud komisen asalnya bersifat belanja, dan bila perkataan belum bayar bermaksud ini adalah liability. Jadi kita nak pilih jawapan. Okay, jawapannya adalah A. Kenapa jawapannya A? Yang pertama sekali kita faham, bila kita ada komisen belum bayar, yang pertama kita kena iktiraf belanja. Jadi kita akan tambah belanja, kita akan rekodkan di sebelah debit account commission. Dan yang kedua, kita akan merekod liability. Jadi liability dalam ledger kita akan rekodkan di sebelah kredit. Jadi kita akan debit account commission, kita akan kreditkan account commission belum bayar. Jadi soalan ini adalah jawapannya adalah A. Soalan yang ketiga, maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Nur bagi tahun berakhir 31 Disember 2007. Insurans untuk setahun 1,800. Tarikh insurans bermula 1 April 2007. Okay, tarikh soalan berakhir 31 Disember. Tarikh insurans bermula pada 1 April. Kita lihat 1 April sehingga 31 Disember. Ini kita ada berapa bulan? April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Di tahun semasa kita ada 9 bulan. Jadi untuk prabayar di luar tempoh ni kita panggil prabayar. Prabayar adalah selama 3 bulan. Jadi kita ada 1,800 kemudarab dengan 3/12. Maka kita akan dapat jawapannya adalah insurans prabayar RM450. Okay, soalan yang keempat. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Nabilah pada 31 Disember 2008. Sewa belum bayar 1 Januari 2008 1,200, bayaran sewa 7,600 dan sewa tahunan 7,200. Berapakah sewa belum bayar bagi tahun tersebut? Okay, ini jawapannya adalah B, RM800. Okay, macam mana kita nak dapat RM800? Okay, kita boleh buka akaun sewa. Ini belanja, okey, akaun belanja. Yang pertama tadi kita ada sewa dan juga sewa liability lah. Okey, yang pertama kita ada sewa belum bayar pada awal tahun. Yang ini kita buat catatan pembalikan. Jadi dia akan berada di sebelah kredit RM1,200. Okey, baki BB liability. Kemudian kita ada bayaran sewa 7,600. Yang ini adalah yang catatan bank ataupun tunai. Dia dalam akaun ledger sewa, dia akan berada di sebelah debit 7,600. Kemudian sewa tahunan ni adalah sewa yang sebenar. Yang ni adalah kita pindahkan ke akaun untung rugi, jadi dia berada di sebelah kredit 7,200. Jadi kita tengok sewa belum bayar ada berapa ringgit. Okay, kamu boleh jumlahkan yang sebelah kredit ni, kita akan dapat 8,400 tolak dengan 7,600. Jadi kita dapat angka imbang di sini adalah RM800. Okay, ini adalah sewa belum bayar. Okay, RM800. Okay, itu jawapan soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 5. Rumus untuk mengira susut nilai menggunakan kaedah garis lurus. Okay, dia bagi rumus yang semuanya ada nilai skrap ni. Jadi rumusnya adalah D. Okay. Kos asal tolak nilai skrap bahagi usia guna. Okay, soalan yang ke-6. Perniagaan Johari membeli insurans kedainya
pada 1 Jun 2009 dengan premium berjumlah RM840 setahun. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember 2009. Pelarasan manakah yang menerangkan pernyataan di atas? Okey, sedikit kita buat garis masa. Insurans 1 Jun 2009, tarikh tamat perniagaan, tempoh semasa 31 Disember. Okey, jadi Jun sampai Disember ada berapa bulan? Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Di sini kita ada 7 bulan tempoh semasa. Di setahun ada 12 tolak 7. Jadi kamu ada prabayar di belakang ni 5 bulan untuk prabayar. Okay, insurans yang dibayar melebihi tempoh semasa untuk 5 bulan. Jadi kamu buat pengiraan 840 darab 5/12, dia dapat jawapannya insurans prabayar sebanyak RM350. Okay, kemudian soalan yang ke-7. Perniagaan Aiman ingin melupuskan. Okay, melupuskan ni maksudnya menjual aset lah. Dia harga jualan perabot RM38,000. Nilai buku perabot adalah RM35,000. Okay, apakah kesan ke atas untung bersih? Kesan ke atas untung bersih. Okay, untuk mengira untung atau rugi pelupusan, rumusnya adalah harga kita akan tolak dengan nilai buku. Jadi kita lihat di sini harga adalah lebih besar. Okay, RM38,000 adalah lebih besar berbanding dengan nilai buku. Di sini kita akan dapat untung. Jadi jawapannya adalah A. Okay? Untung bersih meningkat dan aset bekas semasa berkurang sebab kita menjual aset. Jadi aset semasa berkurang dan kita dapat untung bersih meningkat. Okay, nombor 7 jawapannya adalah A. Okey, nombor 8. Akaun di bawah diperoleh dua buku sebuah perniagaan. Sewa diterima. Jadi ada akaun bersifat hasil. Dia tanya apakah P dan Q. Okey, 1000 ni adalah jumlah. Jadi baki akhir di sini berada di sebelah kredit. Jadi ini adalah liability lah. Okey, liability semasa itu sewa belum terperoleh. Yang ini adalah sewa belum terperoleh. Kemudian ni hasil. Jadi Q ni adalah butiran bank. Okay, kita terima sewa, jadi sewa akan dikreditkan. Yang P ni adalah kita buat catatan penutup. Jadi sewa akan ditutup ke akaun untung rugi sebagai hasil. Jadi jawapannya adalah D. Okay, nombor 9. Maklumat berikut diperoleh dari perniagaan Mutiara Lini Sendirian Berhad. Januari 6 membeli alat tulis pejabat secara tunai, membeli alat tulis secara kredit dan inventory bekalan alat tulis yang belum digunakan. Berapakah jumlah alat tulis yang tercatat dalam akaun untung rugi? Jadi yang ni kamu nak mengira belanja. Jadi kita ambil urus niaga ni, yang kita beli 500 tambah dengan 600, yang ni yang sepatutnya kita ada. Kita akan tolak dengan 200 yang belum lagi digunakan. Kita dapat RM900. Okay, nombor 10. Pilih padanan yang betul. Jawapannya adalah C. Insurans prabayar, komisen belum terima adalah aset semasa. Kalau kita lihat jawapan A, dia bagi kat sini aset semasa. Jadi kadar bayaran belum bayar ni adalah liability semasa. Yang ni sewa belum terima, betul. Untuk jawapan B, dia bagi kat tepi ni liability semasa. Jadi kadar bayaran prabayar adalah aset, sewa belum terima pun adalah aset semasa. Kemudian jawapan D, dia bagi kat tepi ni liability semasa. Insurans prabayar adalah aset semasa, komisen belum terperoleh ni betul liability. Ini jawapan yang tepat dua-dua adalah C. Okey, nombor 10. Nombor 11. Touchmate Enterprise membeli sebuah van RM56,000. Van dijangka digunakan 10 tahun. Kerana ada nilai scrap sebanyak RM7,000. Okay, ini kamu guna rumus RM56,000 kos tolak dengan nilai scrap. Kita bahagi dengan usia guna. Jadi jawapannya adalah A, RM4,900.
Okay, soalan nombor 12. Bengkel membaki kereta Jayos membayar premium insurans RM3,600 pada 1 Mei 2011 untuk tempoh setahun. Tahun kewangan pelanggan berakhir pada 31 Disember. Okey. Tempoh kewangan insurans ni 1 Mei. Tarikh soalan berakhir pada 31 Disember. Insurans akan tamat pada 30 April. Jadi soalan tanya kat kamu, berapakah insurans prabayar? Jadi bila prabayar kita kira yang belakang sajalah. Jadi yang belakang ni ada berapa bulan? Januari, Februari, March, April. Ni kita ada 4 bulan insurans tersebut prabayar. Jadi kamu ambil kiraan dulu lah. 3,600 darab 4/12. Jadi prabayar terdapat RM1,200. Okay, soalan nombor 13. Petikan imbangan duga syarikat Nazam pada 31 Mei diberikan akaun belum terima dan juga peruntukan hutang ragu. Syarikat telah memutuskan 2% adalah sebagai hutang ragu diwujudkan. Okay, kesan terhadap hasil ataupun belanja. Okay, 2%. Jadi kita kira dulu peruntukan hutang ragu yang baru. 2% kita darab dengan 4,000. Kita tekan kalkulator. Dapat apa? 2% kali dengan 4,000. Kamu akan dapat RM80. Jadi yang baru. Yang ni PHR baru adalah RM80. PHR lama adalah 200. Jadi bila yang baru lebih kecil daripada yang lama, kita akan rekod sebagai hasil. Jadi jawapan yang C dengan D dah salah. Ini akan rekod sebagai hasil lah perbezaannya. Jadi 200 tolak 80 akan kita rekod sebagai hasil. Jadi perbezaannya adalah RM120. Jawapannya adalah A. Okay, hasil bertambah sebanyak RM120. Okay, soalan nombor 14. Butir manakah dicatat di bahagian debit? Debit akaun untung rugi bermaksud item yang bersifat belanja. Jawapannya adalah A. Okay? 1 dan 2. Jawapan nombor 3 adalah hasil. Jawapan nombor 4 pun adalah hasil. Okay, soalan nombor 15. Sekali lagi tentang soalan peruntukan hutang ragu. Okay, petikan menduga 8,000 ABT, PHR sedia ada 240, hutang ragu 2%. Berapakah amount peruntukan hutang ragu dalam akaun untung rugi? Tempat dia tanya ni kamu kena alert. Dia tanya di dalam akaun untung rugi, maksudnya kamu nak tentukan sama ada belanja ataupun hasil. Jadi kita kena kira dulu yang baru. 8,000 darab dengan 2%. Jadi kita dapat berapa yang baru? 8,000 darab 2%. Kita dapat sini 160 PHR baru. Yang lama ada 240. Jadi 240 tolak 160. Kita akan dapat angkanya adalah RM80. Jadi amount, dia tak tanya hasil belanja, dia cuma tanya amount. Jadi kamu just ambil lah amount dia adalah RM80. Okay, itu soalan nombor 15. Okay, soalan nombor 16, perkelasan betul aset dan liability. Jawapannya adalah A. Okay, hasil belum terima aset, hasil belum terpilih liability. Okay, jawapan B, belanja belum bayar ni liability, belanja prabayar ni adalah aset. Jawapan C, hasil belum terperoleh liability, belanja prabayar adalah aset. Jawapan D, belanja belum bayar adalah liability, hasil belum terima adalah aset. Baik, soalan berikutnya nombor 17. Kini diberikan lembaran kerja dan ada lajur imbang duga dan ada lajur pelarasan. Pengepuasan manakah yang betul bagi jualan dan tunai dalam imbangan duga terselaras? Ini nak cari angka di imbangan duga terselaras. Jadi kamu tengok, apabila butiran jualan baki dia sebelah kredit, kredit bertemu kredit, kita akan tambah. Jadi 28,500 tambah dengan 120
Kita akan dapat di sini 28,620. Untuk tunai, kamu tengok baki tunai sebelah debit, pelarasan juga sebelah debit. Jadi debit bertemu debit pun kita akan tambah. Jadi 2355 tambah dengan 120. Kita akan dapat debit bakinya 2475. Jadi jawapannya adalah A. Soalan 18. Pasangan akaun dan baki manakah yang betul? Okay, jawapannya adalah D. Komisen belum terima adalah aset. Aset berbaki debit. Okay, inventory alat tulis. Yang ni aset. Sepatutnya dia berbaki sebelah debit. Insurans prabayar pun aset. Sepatutnya dia berbaki sebelah debit. Angkutan keluar belum bayar. Ini adalah liability. Dia sepatutnya berbaki sebelah kredit. Okay, soalan nombor 19. Pilih padanan yang betul. Jawapannya adalah A, 1 dan 2. Sewa belum terima adalah aset. Kadar bayaran belum bayar adalah liability. Okay, jawapan nombor 3. Komisen belum terpolis adalah liability. Insurans prabayar adalah aset. Okay, soalan nombor 20. Maklumat berikut daripada kedai buku Wira. Dia bagi kat kamu mesin kos dengan susunan terkumpul mesin. Dan mesin tu dijual pada harga 25,500. Dia tanya kita untung atau rugi pelupusan mesin. Jadi untuk mengira untung atau rugi macam kita dah bincang tadi, kita ambil harga jualan tolak dengan nilai buku. Jadi harga adalah 25,500. Kita akan tolak dengan nilai buku. Jadi nilai buku adalah kos tolak dengan S&T. Jadi 30,000 tolak dengan 6,000. Jadi di sini terdapat 30,000. Nilai buku adalah berapa? 30,000 tolak 6,000. Nilai buku terdapat RM24,000. Harga jualan 25,500 adalah lebih besar daripada nilai buku. Jadi kita akan dapat keuntungan. Untung pelupusan sebanyak RM1,500 sebab harga lebih besar daripada nilai buku. Okay, itu soalan nombor 20. Okay, soalan nombor 21. Yang manakah merupakan aset? Jawapannya adalah C. Akaun belum bayar liability, gadai janji liability, kadar bayaran belum bayar pun liability. Okay, soalan nombor 22. Diberikan kepada kamu akaun pelupusan alatan pejabat. Dia tanya butiran X. Okey, kita tengoklah. Sama ada nak tengok butiran yang mana yang mewakili butiran X. Okey, pelupusan alatan pejabat kita boleh faham. Kredit ni macam kita kata hasil. Debit ni kita boleh faham sebagai belanja. Jadi jumlah di sebelah kredit 700. Cuba kamu cek. 700 tambah dengan 3550. Inilah kita dapat nombor ni. 4250. Kemudian di sebelah debit, angka asal kita ada 3,500. Jadi di sini adalah untunglah sebab jumlah kredit, okay, jumlah sebelah hasil iaitu 4250 lebih besar daripada jumlah sebelah belanja iaitu 3,500. Jadi 750 ni adalah untung pelupusan. Okay, soalan nombor 23. Maklumat daripada perniagaan balik auto diberikan kepada kamu baki awal untuk alat kecil dan baki akhir untuk alat kecil, dan ada maklumat tambahan belian alat kecil adalah sebanyak 430. Berapakah susut nilai alatan kecil yang dicatat pada akaun? Untuk rugi ni kita nak kira belanja. Jadi rumus dia macam biasalah, awal tambah dengan belian tolak dengan baki akhir. Kita dapat jawapannya adalah D. Belanja alat kecil adalah RM570. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 24. Maklumat berikut berkaitan dengan akaun belum terima. Tahun berakhir 30 Jun 2014. Okay, ada 3 orang akaun belum terima dengan tarikh-tarikh jualan yang dibuat dan juga jumlah jualan. Okay, dasar perniagaan menetapkan tempoh kredit adalah sebulan. Okay, soalan kita ni adalah pada 30 Jun 2014. Sehingga tarikh penutupan akaun Encik Johari gagal menghubungi Tan.
Manakala Sarah telah berjanji akan menjelaskan hutangnya pada bulan Julai. Berapakah hutang lapuk yang direkod dalam akaun untuk rugi bagi tahun berakhir 30 Jun? Jadi jawapannya adalah B. Kita akan ambil hutang untuk Encik Tan sahaja. Sebab Tan dia kata gagal dihubungi. Sarah dah berjanji nak bayar pada bulan Julai. Jadi bulan Julai ni maksudnya belum lagi melebihi tarikh ni lah kan. Tarikh sebulan tarikh ni. Kemudian yellow masih lagi tarikhnya masih lagi belum cukup sebulan. Okey, yang Sarah tadi yang Sarah dah lebih sebulan tapi sebab dia janji nak bayar so okey. Yang yellow ni masih lagi belum melebihi sebulan. Jadi kita ambil hutang Tan sebagai hutang lapuk. Okay, itu soalan nombor 24. Baik, soalan nombor 25. Berapakah jumlah modal kerja? Okey, ini adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi akaun berterima aset positif, akaun belum bayar liability negatif, insurans prabayar aset positif, sewa belum terima ni aset positif, gaji belum bayar liability negatif. So kamu tekan kalkulator, tambah dan tolak, kamu akan dapat C jawapannya. Soalan nombor 26. Maklumat berikut diambil dari buku Perakaunan Perniagaan Arif. Okay, kamu diminta mengira untung bersih. Okay, rumus untung bersih adalah untung kasar tambah dengan hasil tolak dengan belanja. Okay, untung kasar 3575. Faedah atas pinjaman ni belanja, jadi kita akan tolak 1100. Sewa diterima adalah hasil akan tambah 800. Kadar bayaran ni belanja. Dia belanja tapi kita ada pelarasan kadar bayaran terdahulu. Jadi 720 ni kena tolak dulu dengan 180. So 720 tolak dengan 180, kita dapat kadar bayaran selepas pelarasan adalah 540. Jadi yang ini kita akan tolak sebanyak RM540. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah B. Okay, 2735. Itu soalan nombor 26. Okay, sebelum tu saya lupa perkataan terdahulu ni, istilah yang terbaru adalah prabayar. Okay, kadar bayaran prabayar. Okay, berikutnya soalan nombor 27. Catatan manakah yang betul untuk merekod insurans prabayar dalam penyata kedudukan kewangan? Okay, PKK. Jadi insurans prabayar dalam PKK adalah aset semasa. Jadi jawapannya adalah A. Okey, dia ada aset semasa. Ini perkataan bukan semasa ni salah. Yang dua ni salah sebab dia rekod sebagai liability. Okey, soalan nombor 28. Terdapat kesilapan yang telah direkodkan dalam akaun pelupusan mesin. Jadi kesilapan tersebut adalah D. Untung atas pelupusan mesin. Okey, kita tengok balik nah. Yang ni debit. Debit ni kita boleh faham sebagai belanja. Jadi jumlah belanja ada 10,000. Okey, yang sebelah kiri kita boleh faham hasil. Kita akan ambil angka SNT dengan angka harga jualan. Jadi ini kita dapat 6420 jumlah sebelah hasil. Kita lihat belanja lebih besar daripada hasil, sebenarnya ini adalah rugi. Okey, jadi catatan ni salah lah. Perkataan untuk untung atas pelupusan mesin itu sepatutnya rugi pelupusan mesin. Okey, nombor 29. Yang manakah memberi kesan ke atas untung? Kesan ke atas untung. Jadi bila untung ni adalah belanja ataupun hasil. Jadi jawapannya adalah B, 1 dan 4. Okey, angkutan keluar adalah belanja. Jadi betul lah. Sewa belum bayar ni adalah liability, dia tidak ada kena-mengena. Insurans prabayar adalah aset, tidak ada kena-mengena. Dan juga komisen yang terima ni, ini adalah hasil. Jadi ada kesan lah untuk untung bersih. Jadi jawapannya 1 dan 4. Okey, soalan nombor 30. Petikan Imam Gedoga diperoleh daripada perniagaan cat harfiah ni, ABT dan juga peruntukan hutang ragu. Selepas penyediaan Imam Gedoga, seorang penghutang ni adalah ABT, didapati muflis dan hutangnya sebanyak 2,000 dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jika PHR selaras pada 2% atas ABT bersih, apakah kesan terhadap belanja dan hasil? Jadi kita nak kira angka yang akan masuk dalam akaun untung rugi di sini. Okay, so kamu kena kira dulu
Yang pertama sekali, kita ambil ABT 5,000. Kita kena tolak dulu dengan hutang lapuk baru sebanyak 2,000. Okey, 50,000 sorry, tolak dengan 2,000. Jadi di sini kita dapat jumlahnya adalah 48,000. Di ABT 48,000, baru kita akan darab dengan 2%. Okey, ni PHR lah. Jadi 48,000 darab dengan 2%, kita dapat PHR yang baru adalah RM960. Okey, ni yang baru. Yang lama adalah sebanyak 1,300. Yang lama besar, yang baru kecil, maka dia jadi hasil. Jadi hasil adalah 1,300 tolak dengan 960. Jadi kita dapat bezanya adalah RM340 hasil. Jadi jawapannya adalah A. Okay, hasil bertambah RM340. Okay, soalan nombor 31. Diberikan kepada kamu petikan penyata kedudukan kewangan yang ni pada 1 Januari 2015. Yang ni pada awal tahun. Kemudian pada 31 Disember 2015, ini adalah tarikh akhir tahun. Okey, dia tanya kita angka T. Okey, pada 31 Disember 2015, kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% kaedah baki berkurangan. Okey, jadi kamu kena kira dulu susut nilai tahun semasa. Jadi susut nilai tahun semasa adalah kita ambil 10% darab dengan kos tolak SNT, kita rujuk yang pada awal tahun lah. Jadi kita ambil nilai buku dia adalah 27,000 kali dengan 27,000. Yang ni kita dapat RM2,700. Di RM2,700 nak cari SNT, kita akan tambah dengan RM3,000 yang sedia ada. Jadi kamu akan dapat jawapannya adalah C. Okey, RM5,700. Right, next. Pada 1 Januari, seorang berniaga membeli van berharga RM60,000. Selepas 5 tahun, nilai semasanya adalah RM30,000. Apakah sebab nilainya berkurang? Okay, ini kamu kena cari jawapan yang menerangkan sebab-sebab berlakunya susut nilai. Jadi jawapannya adalah C. Soalan nombor 33. Di manakah komisen belum terima? Komisen belum terima adalah item aset semasa. Di aset semasa dicatat dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, next. Akaun manakah yang mempunyai baki kredit? Jadi kredit ni ada 3 item lah. Sama ada dia liability, equity ataupun hasil, dan mungkin juga catatan kontra yang berada di sebelah kredit. Jadi untuk soalan ni dia cuma bagi kita ambilan. Ambilan ni berbaki debit, sewa dibayar, belanja baki debit, insurans prabayar ni aset baki debit. Jadi akaun kadar bayaran belum bayar ni adalah liability. Jadi baki sebelah kredit, jawapannya adalah D. Okay, nombor 35. Okay, petikan penyata kedudukan kewangan, dia tanya yang manakah tersalah catat. Okay, dia bawa aset semasa gaji prabayar. Okay, betul. Okay, kadar bayaran belum bayar, ini adalah liability semasa. So ini item yang salah. Kita go through lagi. Sewa belum bayar, betul. Faedah diterima belum terperoleh, ni betul, di bawah liability. Jadi jawapannya adalah kadar bayaran belum bayar. Okay, soalan nombor 36. Okay, maklumat sewa, berapakah sewa diterima? Dia bagi kita maklumat sewa belum terima, sewa belum terperoleh, dan juga sewa yang diterima dengan cek. Di sini lebih senang kalau kita bina semula akaun sewa. Okay, ataupun kamu boleh buat 2 cara. Pasal tunjuk dulu yang akaun sewa. Okay, sewa belum terima ni adalah aset, sewa belum terperoleh adalah liability. Jadi aset baki awal adalah 150 debit. Kita buat kolom tempat jumlah dulu. Kita silangkan baki akhir 350. Okey, sewa diterima belum terperoleh, liability awal, baki awal berada sebelah kredit. Baki akhir 550 kita silangkan berada di bawah sebelah debit. Kemudian yang sewa diterima. Sewa diterima ini adalah item hasil lah kan. Jadi hasil, bila kita terima hasil, kita akan masuk sebelah kredit 1450. Jadi kamu jumlahkan yang kredit ni 350
tambah 1450 tambah 350, kita dapat jumlah kredit 2100. Kamu tolak dengan 150, tolak dengan 550, kita dapat angka pengimbang sini adalah 1400. Yang ni akan masuk ke akaun untung rugi. So jawapannya A lah. Kita kalau kita buat kaedah ledger ataupun kamu boleh buat kaedah formula, okey, sewa belum terima, pelarasan belum terima, kita akan tambah yang baki akhir. Sewa belum terperoleh, okey, kita akan tolak baki akhir. Jadi yang awal tahun kita akan songsangkan operasi. Jadi yang sewa belum terima awal kita akan tolak, sewa belum terperoleh awal kita akan tambah. Ni angka ni kita akan gunakan sebagai angka formula. Jadi 1450 tolak 150 tambah 300. Ini awal. Okay, kita akan tambah 350 tolak dengan 550 pun kita akan dapat jawapan yang sama lah, RM1,400. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 37. Catatan yang betul dalam akaun-akaun yang berkenaan. Okay, diberikan kepada kita insurans 2000, insurans prabayar 200. Okay, ini jawapannya adalah A. Okay, bayaran yang kita bayar ini adalah belanja. Okay, so belanja betul masuk sebelah debit. Okay, insurans prabayar ni maksudnya kita akan tolak semula dalam akaun insurans. Jadi bila kita nak tolak akaun insurans, kita akan masukkan butiran insurans prabayar ni di sebelah kredit akaun belanja. Jadi kita akan dapat angka penimbangnya RM1,800. Jadi jawapannya adalah A. Okey, soalan nombor 38, sekali lagi rumus belanja alat-alat kecil. Jadi awal 350 tambah dengan beli 430, kita akan tolak dengan akhir 210 sebab dia tanya kita susut nilai dalam akaun untung rugi. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah D. Okey, soalan nombor 39. Encik Ahmad telah menyewa kedai sewa bulanan 400. Pada akhir tempoh perakaunan, sewa telah dibayar ialah 4,400. Pelarasan manakah yang betul dalam jurnal am? Okey, ini jawapannya adalah A. Okey, sebab apa jawapan dia A? Kita tengoklah sewa bulanan dia 400. Jadi sebenarnya kalau kita setahun, 400 kali dengan 12, kita dapat 4,800. Okey, 400 kali dengan 12. Kita patut dapat jumlah sewa setahun adalah RM4,800. Tapi sewa ini bayar adalah RM4,400 sahaja. Jadi beza antara kedua-dua angka ini adalah RM400. Jadi kita kena tambah belanja dan juga kita kena tambah liability. Jawapannya adalah A lah. Kita debit belanja. Okay, belanja bertambah debit. Kita akan rekod liability. Kita akan kreditkan akaun sewa belum bayar. Jadi jawapannya adalah A. Dan soalan yang terakhir, Alibaba Enterprise membuatnya pada 31 Disember. Pelarasan insurans telah dibayar 2,400 setahun ada sehingga 31 Mac. Okey, kita punya tarikh soalan ni adalah 31 Disember 2018. Insurans tu dia bayar sampai 31 Mac 2019. Jadi yang prabayar ni ada berapa bulan? Januari, Februari, Mac. Okey, ada 3 bulan prabayar. Jadi berapa ringgit prabayar? 2,400 darab dengan 3/12. Okay, kita kali dengan 3/12, kita akan dapat 600. Jadi prabayar sebanyak 600. Jadi yang akan jadi belanja kita kena tolak balik lah. So yang akan jadi belanja 2,400 tolak dengan 600. Jadi yang akan belanja adalah sebanyak 1,800. Jadi jawapannya adalah A. Okay, insurans sebanyak 1,800, prabayar sebanyak RM600. Okay, dua-dua sebelah debit lah sebab insurans ni belanja. Jadi belanja baki debit, insurans prabayar adalah aset. Aset berbaki sebelah debit. Okey, itu adalah jawapan untuk bab 8. Okey, sekian. Terima kasih. Kita sambung dengan modul 9
Itu tajuk pembetulan kesilapan. Nombor 1. Jualan barang niaga 2,300 kepada Aisyah telah didebitkan dalam akaun Asiah. Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam jurnal am? Okay, kita lihat untuk kita faham ledger lah. Okay, dia kata sepatutnya kepada Aisyah tapi telah didebitkan ke Asiah. Okay, akaun Asiah 2,300 didebitkan. Yang kredit tu betul lah ke akaun jualan. Jualan dikreditkan 2,300. Yang ni betul, yang Asiah ni salah. Jadi kita nak buat pembetulan, kalau ikutkan sepatutnya ke akaun Aisyah. Kita kena kreditkan balik Asiah 2,300. Yang ni kita kena buang balik. Dan kita kena debitkan balik akaun yang sepatutnya itu akaun Aisyah. Jadi kalau kita baca balik, debit Aisyah, kredit Asiah. Jadi jawapannya adalah B. Debit Aisyah, kredit Asiah. Itu soalan 1. Okay, soalan 2. Belian barang niaga 340 daripada syarikat aman telah didebitkan ke akaun belian. Di soalan ni dia buat akaun belian debit 340 dan akaun syarikat aman juga didebitkan. Akaun syarikat aman juga didebitkan 340. Okay, jadi soalan ni dia buat kesilapan catatan di sebelah yang sama. Jadi kita tak boleh buat pembetulan menggunakan sistem catatan bergu. Kita cuma potong sahaja yang salah ni dan kita akan masukkan di sebelah kredit. Jadi jawapannya adalah A. Okay, ini kita buat catatan pembetulan dengan cara memotong catatan yang salah dan tanda tangan dan membuat catatan di sebelah yang sepatutnya. Okay, itu soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Maklumat berikut daripada perniagaan alat tulis Sutera Biru, belian perabot 550 secara kredit pembekal Zazura tidak direkod dalam mana-mana buku. Ini cuba kita buat catatan lah. Dibeli perabot akan didebitkan, pembekal Zazura ni liability akan dikreditkan. Ini jawapannya adalah B. Soalan 4. Sekeping cek 420 yang diterima kedai Mah telah direkod dalam akaun kedai Wah. Okay, cek diterima. Jadi kalau ikut dia punya catatan, kalau kita ikut ledger, mula kita ada ledger bank. Cek diterima. Bila kita terima cek, bank akan debit 420. Okay, kita terima daripada kedai Mah, tapi kita telah rekod dalam akaun kedai Wah. Jadi kita ada akaun Wah lah kat sini. Akaun Wah akan berada di sebelah kredit 420. Debit bank ni betul, yang Wah ni yang salah. Yang Wah kita kena debit balik 420, kita kena keluarkan balik dan kita akan masukkan ke ledger yang sepatutnya itu ledger akaun Mah. Kita baca balik yang kita akan debit akaun Wah, kredit akaun Mah. Jadi jawapannya adalah A. Soalan nombor 5. Cukai jalan 3 buah kenderaan pada 10 Januari 4,500 telah tersilap catat dalam akaun kenderaan. Okey, bagaimanakah nak betulkan? Jadi yang jawapannya adalah A. Okey, ini kesilapan prinsip. Akaun kenderaan ni kita kena keluarkan balik. Okey, dia buat macam inilah sebenarnya. Kita ada akaun kenderaan. Cukai jualan ni telah pun tersalah debit ke akaun kenderaan. Di sini kita kena keluarkan balik. Ini yang salah. Kita kena keluarkan balik 4,500. Di akaun kenderaan kita akan catat sebelah kredit. Dan kita akan buka akaun yang sepatutnya, iaitu akaun cukai jalan. Kita akan catat sebelah debit. Ini kita baca balik lah. Kita akan debit akaun cukai jalan dan kita akan kreditkan akaun kenderaan. Jawapannya adalah A. Okay, soalan nombor 6. Barang niaga berkos 180 telah diambil oleh pemilik untuk kegunaan keluarga. Urusan niaga ini belum direkodkan dalam mana-mana buku. Baik, okay, belian barang niaga. Bila barang niaga ini melibatkan akaun belian untuk kegunaan keluarga, ini melibatkan akaun ambilan. Ambilan akan bertambah, belian akan berkurang. Jadi ambilan bertambah, kita akan debit
belian berkurang, kita akan kredit. Ini jawapannya adalah D. Okey, debit ambilan, kreditkan belian. Okey, soalan yang ke-7. Okey, perniagaan telah tersilap merekod akaun sewa diterima. Okey, sewa diterima ni akaun hasil. Jadi sepatutnya 380 ni berada di sebelah kredit. Akaun bank ni akaun aset. Jadi kita terima cek, sepatutnya catatan akaun bank ni berada di sebelah debit. Jadi kita nak buat pembetulan, kita akan masukkan balik di sebelah yang sepatutnya. Cuma apabila kita buat kesilapan songsang ataupun kesilapan terbalik, angka mesti masukkan sekali ganda. Jadi kita akan masukkan angka sebanyak RM760. Kita tengok jawapannya, kita akan debit bank, kreditkan akaun sewa diterima. Jawapannya adalah A. Okay, soalan nombor 8. Timbangan duga disediakan oleh Tiara Enterprise menunjukkan jumlah debit dan kredit seimbang. Jadi bila ada kesilapan tapi seimbang, maka ini kita panggil kesilapan yang tidak ketara. Jadi dalam jawapan ni kamu cari yang manakah kesilapan tidak ketara. Jawapannya adalah A. Angkutan masuk telah dicatatkan dalam angkutan keluar. Angkutan masuk pun belanja, jadi dia akan debit, tapi dia masukkan ke dalam akaun angkutan keluar. Angkutan keluar pun belanja juga. Jadi bila ledger tu sama jenis, dia masuk sebelah yang sepatutnya masuk, jadi dia akan tetap seimbang. Ini jawapan 8 adalah A. Okey, soalan 9. Kesilapan manakah yang tidak ketara? Ini jawapannya adalah D. Belian alatan pejabat dengan cek telah direkodkan dalam akaun belian. Kalau kita beli alatan pejabat pun memang kita akan debitkan akaun alatan pejabat, tapi sebab kita salah masuk ke akaun belian pun kita akan debit juga. Jadi sebenarnya dia nampak macam seimbang, tidak ketara. Nampak macam betul tapi sebenarnya ada kesilapan. Okey, kesilapan yang berikutnya melibatkan dokumen ni. Kerana akaun telah merekod kadar bayaran 810 dalam buku tunai. Angka dalam keratan cek ni adalah 801. Apakah jenis kesilapan yang berlaku? Ini adalah kesilapan amount. Okay, dia tersalah catat angka dalam buku catatan pertama. Okay, soalan nombor 11. Kedai Berjaya Perabot membeli barang niaga 1540 secara kredit bersyarikat Amin Berhad. Telah direkodkan sebagai 1450 dalam kedua-dua akaun. Okey, ini macam inilah. Beli barang niaga. Okay, beli barang niaga secara kredit syarikat Amin. Kalau ikut dari segi catatan bergu, kita akan debit belian. Kita akan kreditkan syarikat Amin Berhad. Tapi angka yang kita catat adalah 1450. Yang ni angka yang kita catat, sepatutnya angkanya adalah 1540. Jadi kita masukkan tidak cukup. Jadi bila nak buat pembetulan, bermaksud kita kena tambah lagi lah. Kita akan tambah lagi akaun belian sebanyak RM90. Kita akan tambah lagi akaun syarikat Amin Berhad sebanyak RM90. Jawapannya adalah D. Okey, dan soalan yang terakhir. Membeli perabot secara kredit. Okey, beli perabot secara kredit tidak dicatat dalam mana-mana buku. So perabot aset akan didebitkan, liability akan dikreditkan. Ini jawapannya adalah C. Okay, itu adalah jawapan untuk soalan bab 9 pembetulan kesilapan. Okay, sekian. Terima kasih.